Okey. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna in syi'ta sahla. Rabbi yassir wa la tu'assir wa atmim bil khair. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada malam ini telah dipertemukan kita semua untuk membahaskan satu isu yang agak penting. Walaupun isu ini ramai dah orang bahas, ramai dah orang bincang, tetapi di sana masih lagi ada kekeliruan. Kekeliruan yang berlaku ini bukan hanya daripada golongan yang mendekwakan ataupun memuja kesan-kesan peninggalan Nabi Muhammad SAW sebagai tanda kecintaan, sebagai tanda melahirkan kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW. Bukan saja orang yang buat ni keliru, kadang-kadang orang yang bagi pandangan pun keliru. Apa salahnya? Soalan ni selalu keluar kan dalam peperiksaan. Apa salahnya benda baik, niat baik untuk melahirkan kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW? Di antara orang-orang yang keliru ni juga orang yang punya asas-asas juga. Kadang-kadang asas-asas tentang pengajian ilmu hadis. Dan ada juga yang mendakwa dia belajar terlalu lama tentang masalah perbahasan usul fiqh ni. Sedangkan kalau orang ada asas tentang pengajian ilmu hadis, dia tak keliru dalam masalah ini. Dan kalau orang yang faham betul-betul usul fiqh pun dia tak akan keliru di dalam masalah ini. Masalah apa? Masalah memuliakan capal Nabi ini. Replika capal Nabi, adakah ianya dianggap sebagai suatu ibadah yang diberi pahala? Bila kita maknanya memuliakan capal Nabi ataupun sesuatu peninggalan Nabi Muhammad SAW, ini adalah merupakan suatu tanda, suatu bukti sayang kepada Nabi. Nampak? Bila sayang kepada Nabi, takkah ianya akan diberi pahala, akan memperolehi pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tajuk yang kita nak bahas pada malam ini, sebagaimana yang disebutkan tadi, memuliakan isu replika capal Nabi SAW, memuliakannya sebagai tanda cinta kepada Nabi dikira ibadah dan berpahala. Itu soalan. Adakah dikira ibadah ataupun dan juga memperoleh pahala di sisi Allah? Sebelum nak teruskan perbahasan ini, bagi sahabat-sahabat hadirin yang mendengar di luar sana, minta bagi respon suara okey ke tak okey. Cikgu Masri okey suara? Ada komen apa-apa tak? Suara tak jelas ke? Gambar tak clear ke? Okey. Yang pertama, kita kena tahu apakah maksud ibadah. Ibadah-ibadah tu apa maksud? Kita tengok sebagaimana yang dihurai ataupun ditafsirkan oleh para ulama. Apakah yang dimaksudkan dengan ibadah? Saya ulangi. Kalau orang politik dia kata, saya ulang. Pernah dengar tak ceramah-ceramah orang politik? Saya ulang. Dia nak taukidkan kalam kan? Jadi saya ulangi, apakah makna ibadah sebagaimana yang ditafsirkan oleh para ulama? Dia kata wal ibadatu fi ta'rifiha asy-syamili hiya, ibadah itu di sudut definisi yang sempurna, yang lengkap, iaitu ismun jami'un, adalah nama yang merangkumi likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu. Ibadah-ibadah itu adalah nama
Yang merangkumi setiap sesuatu yang mengasihi akannya oleh Allah dan Allah Ta'ala redha. Itu ibadah. Ibadah itu apa dia? Sesuatu perbuatan yang kita buat yang Allah Ta'ala kasih, yang Allah Ta'ala redha. Minal aqwali wal a'malil batinati wal zahirah. Sama ada daripada perkataan-perkataan. Perkataan itu apa dia? Kita zikir ke, baca Quran ke, selawat, itu perkataan. Dan juga amalan-amalan batin. Amalan batin seperti mahabbah kita, kecintaan kita kepada Rasulullah, kecintaan kepada Allah, kecintaan kepada Rasul, maka itu ibadahlah dipanggil. Sama ada amalan yang berbentuk zahir ataupun amalan yang berbentuk batin. Seperti dia kata sini, fas-salatu waz-zakatu was-siyamu wal-hajju. Sembahyang, zakat, puasa, haji, wasidqul hadithi, jujur betul di dalam percakapan. Jangan menipu. Itu dikira ibadah juga, bercakap dengan percakapan yang jujur kan. Dikira ibadah juga. Wa adaul amanati, menunaikan amanah. Sebab tidak menunaikan amanah, wa idza tumina khana, salah satu daripada sifat munafik. Ada pun orang yang beriman ini, dia menunaikan amanah. Menunaikan amanah itu juga dianggap sebagai satu ibadat. Wabirul walidaini, buat baik kepada kedua ibu bapa. Itu dalam Quran suruh, dalam hadis Nabi bersuruh kan. Buat baik kepada ibu bapa dikira, dianggap juga sebagai satu ibadah. Wasilatul arham, menghubungkan silaturahim, wal wafa'u bil uhud, wal wafa'u bil uhudi, maknanya menyempurnakan janji-janji. Wal amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Memerintahkan supaya orang buat baik, mencegah daripada melakukan kemungkaran, semua dikira ibadah. Bukan hanya sembahyang, puasa, zakat, haji, baca Quran, selawat. Tak. Banyak masuk-masuk ibadah, ruang lingkup yang disebut, yang dianggap, yang dikira, yang dipanggil sebagai ibadah ni sangat luas. Ini sebahagian saja dia bagi contoh. Wa jihadul kuffari wal munafiqin, berjuang menentang orang kafir dan juga orang-orang munafik. Wal ihsanu ilal jari, melakukan kebaikan kepada jiran tetangga. Wal yatimi wal miskini wa ibnis sabili wa dia kata buat baik kepada anak yatim, melakukan orang miskin, orang-orang yang di dalam musafir. Wa mamluki minal adamiyin, maknanya buat baik juga kepada hamba-hamba, pada golongan hamba. Zaman dulu ada hamba, ada orang merdeka, hamba pun kita buat baik, pun dikira sebagai ibadah. Wal bahaim, buat baik kepada binatang-binatang. Dengan binatang-binatang ni tak boleh kita sakiti, kita seksa dia, kita buat naya dia, kita buat zalim kepada binatang, tak boleh. Hatta kita melakukan kebaikan kepada binatang pun dianggap sebagai suatu ibadah yang akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa du'ai wa zikri, termasuk dalam ibadah juga adalah doa dan juga zikir. Selalu berdoa, siang malam pagi petang berdoa kepada Allah. Doa itu juga dianggap dikira sebagai satu ibadah yang diberi pahala oleh Allah. Wa qiraatil Qur'anil Karimi, baca Quran itu jelas, semua orang faham. Baca Quran ni dikira ibadah dan diberi pahala. Wal amsali dzalik, dan contoh-contoh yang seumpama demikian itu, hiya minal ibadah, dia itu dianggap sebagai satu ibadah. Wa kadzalika hubbillahi wa kadzalika hubbullahi wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dikira, dianggap sebagai ibadah ini mengasihi Allah, mencintai Allah, mencintai Rasul, dianggap sebagai satu ibadah. Nampak? Dan hadis-hadis yang selalu kita dengar dan selalu kita baca kan, di antara sifat ciri orang yang beriman dan juga seseorang yang memiliki kemanisan iman di dalam hati dia, thalathun man kunna fihi wajada halawatal iman, an yakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. 3 perkara Nabi kata, siapa-siapa yang ada di dalam diri dia, dia ada kemanisan iman. Yang pertama, mencintai Allah dan juga Rasul. Dan Nabi SAW bersabda di dalam hadis yang lain, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi
min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna iman kamu, tidak sempurna iman seseorang kamu sehingga dia meletakkan aku paling dia sayang. Sayang kepada Nabi. Lebih daripada ayahnya, anaknya dan manusia seluruhnya. Bila kita kata mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan sebahagian daripada ibadah. Tak ada jelas Bila kita kata mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dianggap sebahagian daripada ibadah yang akan diberi pahala oleh Allah. Cuma bila disebutkan sebagai ibadah, dia terikat dengan kaedah. Kaedah yang telah ditetapkan oleh Allah. Syara'a lakum minad din. Allah Ta'ala telah mensyariatkan kepada kamu tentang urusan agama. Bila kata ibadah, ibadah tu dia ada hubung kait dengan agama. Sesuatu hukum yang disyariatkan oleh Allah, yang ditentukan oleh Allah. Allah Ta'ala telah mensyariatkan bagi kamu urusan agama. Apabila agama ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mensyarahkan, menghuraikan bagaimana cara bentuk ibadah. Nabi tunjuk nak buat ibadah macam ni. Quran dia bagi maknanya prinsip dasar-dasar yang ada kepada agama. Perinciannya disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya bila kata ibadah tu tak semena-menanya semua orang boleh buat. Asalkan tujuan, maksud, niat yang ikhlas nak buat baik, semua orang boleh cipta. Semua orang boleh reka. Tak. Dia terikat, tertakluk dengan kaedah, dengan panduan yang disebut oleh Allah Ta'ala dalam Quran dan juga panduan yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis. Kalau kita baca di dalam kitab usul fiqh, bacalah mana-mana kitab usul fiqh tentang masalah ibadah. Ini kitab yang rendahnya bagi orang yang mula-mula nak kenal usul fiqh, bukan kitab tinggi. Kaedah dalam ibadah ni dia kata qaidatun al-aslu fil ibadati at-tahrimu. Asal di dalam ibadah adalah diharamkan, maknanya ditegah. Dia tak serupa dengan masalah muamalat ataupun masalah makanan. Asal-asal di dalam bab makanan ini semuanya halal, kecuali ada dalil yang kata haram. Di dalam masalah makanan, sebagai contoh, semua benda boleh makan kecuali ada dalil yang mengharamkan. Adapun dalam isu ibadah ini dia terbalik. Awal-awal ibadah tu ditegah, dilarang, tak boleh buat kecuali ada dalil yang membolehkan. Boleh faham tak? Dia terbalik. Dalam bab ibadah ni semua benda tak boleh buat, semua haram, semua ditegah kecuali ada dalil yang membenarkan. Bila kita kata ada dalil yang membenarkan, membolehkan, dalil itu daripada Quran. Sebab ibadah ini adalah pengabdian seseorang hamba, penyembahan seseorang hamba kepada Allah. Sebab itu dia ada panduan daripada Allah. Dan ada panduan yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, dia kata al-aslu fil ibadati at-tahrimu wal aslu fi ghairiha al-ibahah. Selain daripada ibadah boleh dulu kecuali ada dalil yang kata haram. Innahu lamma kanatil ibadatu lillahi azza wa jal rusuman muayyanatan bikaifiyatin muayyanah bikaifiyatin muayyanah. Dia kata apabila ibadah itu bagi Allah Subhanahu wa taala, dia mempunyai gambaran yang tertentu dan juga kafiat yang tertentu. Ibadah ini suatu gambaran yang tertentu. Tertentu mesti ada benda yang menentukan. Mesti ada pihak yang menentukan, bukan benda, mesti ada pihak yang menentukan. Tidak lain dan tidak bukan Allah yang menentukan bab ibadat. Allah yang menentukan bab ibadat, ditentukan oleh Allah. Tak boleh sewenang-wenangnya bila asalkan kita sebut tadi niat baik, niat ikhlas, nak mendampingkan diri kepada Allah sebagai contoh, nak menzahirkan kecintaan kepada Rasulullah,
semua orang boleh buat, orang boleh cipta. Orang ni reka, Ali reka macam ni, Naufal buat macam ni, Hafiz macam ni, Firdaus reka macam ni pula. Sejuta orang, sejuta rekaan. Sebab semua orang bebas boleh buat ibadat. Dia kata di sini asal-asal haram kecuali ada dalil yang membolehkan. Fala yajulu li insanin an yaf'ala fi'lan yaqsudu bihi ta'abbudu lillahi, yaqsudu bihi ta'abbuda lillahi. Tidak harus bagi mana-mana orang melakukan sesuatu peribadatan yang dia qasad akan ta'abbud. Yaqsudu bihi ta'abbuda lillah, yang qasad untuk beribadah kepada Allah. Tidak boleh mana-mana orang, mana-mana manusia yang melakukan sesuatu amalan, sesuatu perbuatan yang dia qasad niat untuk beribadah kepada Allah, ma lam yakun lidzalikal fi'lu. Dia kata dalilun syar'i. Selama mana perbuatan itu tidak ada dalil syarak. Semua tak boleh mereka selama mana tidak ada dalil syarak, dia tak boleh buat. Okey? Dia kata malam yakun lidzalikal fi'lu dalilu syar'i. Selama mana perbuatan itu tidak ada dalil daripada syarak, dia tak boleh buat. Walaupun tujuannya nak mengabdikan diri kepada Allah. Niat dia baik, untuk melahirkan perhambaan kepada Allah Ta'ala. Lianna Allah Ta'ala la yu'abadu illa bima syara'a. Kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak disembah melainkan apa yang dia syariatkan. Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak boleh disembah melainkan dengan sesuatu yang disyariatkan oleh Allah. Kena ingat. Tidak boleh disembah dengan sebarang penyembahan, sebarang kaedah, sebarang cara, sebarang kaifiat. Tak boleh sewenang-wenangnya, melainkan sesuatu yang disyariatkan oleh Allah. Walladhi yadda'i anna al-fi'la mu'ayyana masyru'un ka'ibadatin. Dan orang yang mendakwa sesuatu, sesungguhnya perbuatan yang tertentu disyariatkan seperti ibadah, yuqalu lahu hatid dalila. Kalau orang kata ini sesuatu benda yang tertentu ini adalah disyariatkan, dibuat sesuatu benda, dia kata benda ni disyariatkan. Disyariatkan maknanya dibolehkan, dibenarkan. Dia kata hatid dalilah. Pengarang kitab ni kata minta dalil bagi kepada, suruh dia bagi dalil. Benda ni boleh dianggap sebagai ibadah, apa dalil? Hatid dalila ala kaunihi ibadatan. Bawa mari dalil yang menunjukkan benda ni adalah sebagai satu ibadat. Walaisa lahu haina izin an yaqula. Bila orang minta dalil, dia tak boleh kata in kana hadzal fa'ilu ghaira masyru'in fama dalilu adami masyru'iyyatih. Dia tak boleh kata kalau benda ni tidak disyariatkan, mana dalil yang kata tak disyariatkan? Dia tak boleh kata mana dalil yang kata tak boleh, mana dalil tidak disyariatkan. Dia tak perlu tanya dalil, sebab bila benda tak disyariatkan, memang tak ada dalil lah. Kalau benda tu tidak disyariatkan, memang tak ada dalil. Yang perlu kita tanya, kalau kamu buat, kamu kena ada dalil. Dia balas balik loyak buruk, kamu kata benda ni tak ada, mana dalil yang kata tak ada? Dia tak boleh tanya lagu tu. Kalau orang betul-betul mengaji usul fiqh, dia faham. Sebab ada orang mendakwa, dia pakar usul fiqh lah begini-begini, tapi dia duk buat bercanggah dengan apa yang dia belajar. Banyak kan kalau kita cerita benda ni tidak sunnah, benda ni tak ada dalil. Kamu yang kata tak ada dalil tu, benda ni tidak sunnah, mana dalil? Sepatutnya dia tak keluar ayat tu. Sebab benda tu, bila benda tu benda tidak sunnah, benda tu benda yang tidak disyariatkan, perkara itu bukan perkara agama, dia tak perlu tanya dalil. Memang tak ada dalil lah, sebab benda tu tak ada dalam agama. Dia jadi terbalik tau. Patutnya orang yang buat tu dia kena kemukakan dalil. Tiba-tiba orang yang tak buat, orang yang petikai kan, dia kata mana dalil kamu yang kata tak boleh? Dia jadi terbalik kok. Mana boleh lagu tu? Ni yang aku maksudkan di sini, anna musbital ibadati alaihi an ya'tiya bid dalil. Orang yang mensabitkan, menganggap sesuatu perkara itu ibadah, dia kena buat mari dalil. Li'anna al-asla fil ibadati al-man'u.
Kerana asal-asal di dalam ibadat ni larangan. Sebagaimana tahrim tadi. Sebagaimana ditegah. Asal-asal dalam bab ibadat. Asal-asal dalam bab ibadat ditegah. Kecuali ada dalil yang membenarkan. Itu dia, kaedah dia. Wan nafiyu lil ibadati la dalila alaihi. Orang yang menafikan tentang benda itu bukan ibadah, memang dia tidak ada dalil. Sebab dia kata benda itu bukan ibadah. Jangan duk tekan dia tanya dalil, taubatlah dia tak boleh bagi dalil sebab memang tidak ada dalil. Sebab benda itu bukan ibadah. Li'annal asla ma'ahu. Kerana asal-asalnya orang yang tanya dalil, orang yang tak buat. Itu dalil dia duduk kat dia lah. Bila dia tak buat, sebab apa dia tak buat? Sebab benda ni tidak ada dalil daripada Quran dan hadis. Itulah dalil dia. Wa man yuwafiqul asla falaysa alaihi an ya'tiya bid dalil. Orang yang muafakat, maknanya bersesuaian dengan kaedah asal, memang tidak ada dalil. Kaedah asal apa dia? Setiap ibadat adalah ditegah, dilarang daripada melakukannya, melainkan ada dalil yang membenarkan. Jadi bagi orang tak buat, memang tidak ada dalil. Wa ala hadha faman ta'abbada lillahi ta'ala. Dan di atas ini dia kata, barang siapa yang beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala bima lam yaj'alhu Allah taala ibadatan, dengan sesuatu yang tidak menjadikan akannya oleh Allah sebagai suatu ibadat, faqad batada'a fid din. Dalam kitab usul fiqh kata apa? Dia kata faqad batada'a fid din. Dia telah melakukan bid'ah di dalam agama. Bid'ah ni apa? Rekaan, ciptaan, buat agama, mencipta suatu amalan agama. Direka, dicipta sendiri. Sebab tidak ada dalil. Ma laisa minhu, dan benda itu bukan dalam agama. Wa kullu bid'atin dhalalah. Dia kata setiap benda yang bid'ah itu adalah sesat. Wa amma ma siwal ibadati fal aslu fiha al ibahah. Adapun selain daripada ibadat, asal-asalnya boleh, laisa tahrim, bukan benda itu benda haram. Apa? Okey. Kita tengok pula. Bila benda tu benda tak ada dalil, ni kita baca Umdatul Qari Syarah Sahih Bukhari. Bila sesuatu perkara yang dibuat itu tidak ada dalil, tidak ada hujah, tidak ada alasan, dia duduk bab apa tadi kita sebut? Bab bid'ah, di dalam melakukan sesuatu perkara yang dianggap sebagai ibadat. Lalu di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, dia kata apa di sini? حدثنا يعقوب قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت. Imam Bukhari dengan sanadnya menyebut daripada Aisyah radhiyallahu anha. Lalu dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man ahdasa fi amrina hadza ma laysa fihi fahuwa raddun. Barang siapa yang ahdasa. Ahdasa ni mencipta, mereka di dalam fi amrina, dalam urusan agama kami, ma laisa fihi, sedangkan perkara itu tidak ada di dalam urusan agama, fahuwa raddun, benda itu ditolak. Kita tengok bagaimana Mula Alil Qari di dalam Umdatul Qari ni, syarah hadis ni, dia kata apa dia? Dia kata man ahdasa fi amrina hadza al-ihdatsu fi amri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata apa di sini? Mencipta dalam urusan agama Nabi. Sedangkan Nabi dapat wahyu. Agama itu daripada Nabi. Kerana Allah Ta'ala turunkan wahyu kepada Nabi. Dia cipta agama, urusan agama yang disandarkan kepada Nabi. Seolah-olah dia menyandarkan pada perkara itu kepada Nabi. Sebab dia telah mencipta suatu bentuk ibadah. Dia kata al-ihdatsu fi amrin Nabi. Telah mencipta mereka pada urusan Nabi. Maknanya urusan agama Nabi. Agama Nabi adalah agama Islam. Wa huwa ikhtira'u syai'in, iaitu dengan mengada-ngadakan sesuatu fi dinihi, pada agama yang dibawa oleh Nabi.
bima laisa fihi, sesuatu yang tidak ada pada agama yang dibawa oleh Nabi. Mimma la yujadu fil kitabi was sunnati, sesuatu yang tidak ada dalil hujah daripada kitab dan sunnah, fahuwa raddun, maka perbuatan itu ditolak. Dalam hadis yang lain, man amila amalan falaisa alaihi amruna fahuwa raddun. Tadi man ahdasa. Maknanya kalau kita kata memuliakan replika capal Nabi ataupun sesuatu yang ditinggalkan oleh Nabi sebagai tanda cinta kita kepada Nabi SAW, sebagai tanda cinta kita kepada Nabi SAW, dianggap satu ibadah, tak betul. Dan diberi pahala, tak betul. Perbuatan itu sia-sia. Perbuatan itu tidak diberi pahala. Perbuatan itu tidak dianggap sebagai ibadat. Bila kita kata ibadat, dia ada kaedah. Jangan pakai reka-reka. Sebab ramai ustaz duk tengok ada jawapan-jawapan yang diberi, apa salahnya? Apa salahnya kerana dia nak melahirkan kecintaan kepada Nabi. Lepas tu dia marah pula orang yang petikai, orang yang menentang. Dia kata ini pokok ni. Orang nak sayang kepada Nabi pun salah. Dia tukar tajuk. Kita tak larang mana-mana orang sayang kepada Nabi, bahkan kita memang sayang kepada Nabi. Sebab itu kita terang supaya agama yang Nabi bawa jangan dicampur adukkan dengan hawa nafsu. Kalau semua orang boleh cipta ibadat, esok replika apa dia, hari ni replika capal, esok kuda Nabi pula tak atas, khuf Nabi pula, pedang Nabi pula, jubah Nabi pula, rumah Nabi pula. Beratlah macam tu. Hajarul Aswad pula tak atas dahi. Orang ni boleh mereka tak memuliakan capal ini sebagai tanda kecintaan. Orang lain boleh buat gambar pedang Nabi pula, besok kuda pula, unta pula, semua dikaitkan dengan Nabi. Berat semua sekali. Ataupun tak pedang, kuda, capal, apa semua sekali. Ustaz Amri kata tak semua sekali atas, baru power, baru tunjuk sayang kepada Nabi. Ataupun Nabi di penghujung usia dia, sebelum dia meninggal dunia, dia sakit kan, dia ada kencing di dalam tempat yang berlubang yang dibuat daripada kayu, sebagaimana hadis Abu Daud. Letak tempat kencing Nabi pula atas. Kita sebut macam ni, orang kata mempersendakan. Dia mempersendakan agama, ajaran yang dibawa oleh Nabi. Dia mempersendakan ajaran yang dibawa oleh Nabi. Yang kita pelik, ada orang agama dia kata apa salahnya kalau niat dia baik, niat untuk melahirkan kecintaan kepada Nabi, apa salahnya? Kalau sekadar nak letak capal ke, kuda ke, pedang ke, khuf Nabi, tak ada masalah kalau tidak ada kepercayaan, kalau tidak ada keyakinan. Tetapi orang yang buat macam tu ada keyakinan. Nampak? Dia anggap itu satu ibadah. Kita dah sebut ibadah itu mesti dia ada kaedah. Dan ulama letak, kalau kita baca banyak-banyak kitab lah kan, dia ada dua syarat untuk membolehkan sesuatu ibadat itu diterima oleh Allah Ta'ala. Yang pertamanya ikhlas. Yang keduanya muwafakat syarak, bersesuaian dengan agama, bersesuaian dengan hukum syarak, bukan boleh reka. Kita tengok ulama-ulama ataupun golongan, kumpulan-kumpulan yang duk bergolomang dengan hadis ni. Kita tengok orang betul-betul lah di Malaysia ni, orang nak mengaji hadis ni, dia tak bersungguh mana benda-benda macam ni. Dia tak layan pun, dia tak buat. Sedangkan mereka, sepatutnya mereka ni lah orang yang mengaji hadis ni, buat macam-macam replika kan, capal ke, kuda ke, nak lahirkan sebagai bukti dia cinta kepada Nabi. Ustaz duduk di Pakistan dulu, tak pernah tengok ulama-ulama Diobendi yang buat benda tu. Sedangkan demo ni duk habis khatam Bukhari, Muslim, Tirmizi, Nasa'i, Ibnu Majah ni setiap tahun. Setiap tahun mesti khatam. Dan mereka lebih sayang kepada Nabi. Sebab tu mereka menyebarkan ajaran Nabi. Mereka tak pernah buat. Nak bagi tahu kepada koma semua kan, guru ustaz, nama dia Musti Zarwali, bila dia baca hadis tentang kewafatan Nabi, dia menangis betul. Teresak-esak dia menangis. Kami tengok dia menangis, kami pun sedih.
Bila dia baca hadis Bukhari tentang kewafatan Nabi, dia cerita perjuangan Nabi. Nabi ni susah, miskin, berjuang menegakkan agama Islam sehingga agama Islam tersebar seluruh pelosok dunia. Kita menikmati nikmat Islam dan iman ini hasil daripada dakwah yang disampaikan oleh Nabi. Dia ceramah-ceramah, dia cerita Nabi mati, dia menangis. Mau nangis. Kami semua dalam kelas itu semua menangis. Sedihnya mengenangkan perjuangan yang disampaikan oleh Nabi SAW. Tetapi dia tak buat macam tu. Sebagai tanda cinta kepada Nabi, tak ada ambil kesan-kesan peninggalan Nabi itu dipuja, disanjung, dimuliakan, tak ada. Caranya mengembangkan ajaran yang ditinggalkan oleh Nabi SAW. Hadis-hadis yang kita selalu duk baca dah kan. Aku tinggal kepada kamu 2 perintah, 2 arahan kan. Tak akan sesat selama-lamanya, pegang. Ini masalahnya tak pegang 2 ni, Al-Quran hadis tu yang jadi macam ni. Jadi rasanya insya-Allah boleh jelas pada malam ini, orang yang memuliakan sesuatu yang ditinggalkan oleh Nabi, replika yang ditinggalkan oleh Nabi itu tidak dianggap sebagai ibadah dan tidak boleh diberi pahala. Orang kata pahala ni bukan kamu yang bagi. Pahala ni Allah Ta'ala, betul? Dia ada kaedah. Jangan kita pakai reka. Allah Ta'ala nak bagi pahala, nak dapat ganjaran. Ganjaran ni daripada Allah. Mesti dia ada kaedah. Kalau tidak, sebagaimana yang Ustaz sebutkan tadi, semua orang boleh cipta ibadat. Kalau kita tak terang, tak tentang perkara ini, kita dah mati besok, generasi yang akan datang, dia akan buat lebih teruk lagi. Lebih dahsyat lagi. Mereka-reka ibadat atas alasan nak melahirkan kecintaan kepada Nabi, atas alasan untuk mendampingkan diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan insya-Allah, siri yang berikutnya kita akan bagi kaedah. Apa bukti, apa dalil seseorang itu cinta kepada Rasulullah. Yang keseterusnya, bagaimana kaifiat, cara para sahabat melahirkan kecintaan kepada Rasulullah. Yang tu kita akan cerita, insya-Allah kita akan bahaskan pada siri-siri yang berikutnya. Jadi jelas dengan tajuk yang kita sebutkan tadi, Ustaz nak ulangi bahawa itu tidak dianggap sebagai ibadah dan tidak diberi pahala. Walaupun di atas niat yang baik, kerana tidak muwafaqah, tidak bersesuaian dengan apa yang digariskan, apa yang dipandukan oleh syarak, iaitu daripada Allah dan juga daripada Nabi SAW. Wallahu alam. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.